baru saya teringat, mungkin saya dikencing oleh Pontianak. Dikencing Jadi kawasan tu Pontianak. memang ada Pontianak lah, saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Rupanya ramai. Tak, dikencingin Pontianak guys ya. Baru tahu aku, baru ada kasusnya. Baru sekali ini aku dengar kasusnya dikencingin Pontianak. Gila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Nah guys, apa kabar semua? Sudah lama juga ya kita nggak jumpa ya. Aku sudah 1 bulan nggak bikin video karena sedang istirahat guys. Lagi sibuk ngurusin hal-hal, banyak hal lah ya. Karena bulan 7 insya Allah aku akan berangkat ke Malaysia. Pergi ke Malaysia insya Allah ya guys. Kalau tidak ada halangan lagi insya Allah. Nah, di bulan ini insya Allah juga aku akan perbanyak lagi reaction-reaction. Gak cuma reaction Ustadz, reaction video-video yang umum ya guys ya. Dan kali ini kita mau lihat top 5 Malaysia. Sudah lama banget aku nggak lihat top 5 Malaysia. Dan memang sudah lama juga dia nggak upload ya. Ada video baru dari top 5 Malaysia kemarin tuh tentang 5 tempat paling seram di Putrajaya yang ramai orang tidak tahu ya. Putrajaya juga nanti kayaknya aku datang ke sana guys. Aku berkunjung ke Putrajaya, jalan-jalan pusing-pusing juga di Putrajaya ya. Pengen lihat juga Putrajaya seperti apa. Tapi kita akan lihat tuh Putrajaya apa aja yang seram-seramnya di Putrajaya ya. Mungkin bisa jadi wisata malam juga nanti ya, wisata seram-seram gitu. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel vlog aku, yaitu adalah Indoriek Vlog, bantu support juga guys, subscribe juga guys ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya juga supaya channel itu lebih berkembang, bisa lebih besar lagi guys. Dari sekarang bisa lebih banyak dikenali orang ramai ya guys ya. Karena di situ juga aku akan upload video-video travel vlog aku nanti sewaktu aku di Malaysia guys. Jadi kalian harus subscribe juga guys ya. So, langsung aja deh kita lihat deh 5 tempat di Putrajaya yang paling seram ini guys ya. Penasaran juga pengen lihat. Yuk. Indoriek. Sebelum ini, admin telah menceritakan lokasi-lokasi seram di negeri Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan banyak lagi. Okey. Namun, adakah anda sangka bahawa sebuah bandar terancang dan merupakan lokasi bagi pusat pentadbiran Malaysia mempunyai kisah-kisah mistiknya tersendiri? Wah. Sejarah Putrajaya bermula ini dari ya, sebuah Putrajaya pekan dulu kecil dengan nama Perang Besar di dalam daerah Besar. Sepang. Perang Besar berasal dari nama seorang ketua kampung yang merupakan orang asli yang sanggup berperang dengan komunis bintang 3 yang mahu merampas tanah mereka. Menurut beberapa sumber, tentera bintang 3 yang cuba menyerang kawasan ini telah tertumpas kerana mereka tidak tahu bahawa ketua kampung Perang Besar ini dahulu merupakan seorang Tok Batin yang mempunyai ilmu harimau tanah hitam. Udih. Ilmu ini dikatakan Ilmu sangat harimau kuat tanah dan hitam. telah menjatuhkan pihak musuh dengan mudah. Pada Ogos 1995, kerja pembinaan Putrajaya telah Itu dimulakan. masjid ya, Masjid Putrajaya tuh ya. Nanti aku solat di sana juga guys, insya Allah guys ya. Aku pengen juga bisa solat di masjidnya itu. Dan diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Dan kini Putrajaya sangat Ini terkenal keren, dengan ya. lokasi-lokasi menarik seperti Masjid Putra, Jambatan Seri Wawasan, Taman jambatan. Putra Perdana dan banyak lagi. Itulah Mantap. antara sejarah Putrajaya yang admin dapat rumuskan. Pada video ini, admin akan menceritakan antara kisah seram yang pernah berlaku di Putrajaya. Nah, ini dia. Penasaran juga pengen lihat. Anggaplah kisah-kisah yang diceritakan ini sebagai hiburan semata-mata. Betul. Hiburan aja guys, jangan sampai serius-serius banget. YouTube ini untuk hiburan guys. Nombor 5. 5. Hantu di PICC. Wah, di PICC ada hantu. PICC itu tempat yang sering dibikin big stage gitu ya. Terus apa namanya itu extravaganza, Gegar Vaganza ya. Acara-acara estro tuh biasanya di PICC tuh kan ya guys. Gila ada hantu. PICC atau Putrajaya International Convention Centre merupakan pusat konvensyen terletak di atas Bukit Bulatan Presin 5 itu Putrajaya. ya tempatnya ya. PICC memberi gambaran bahawa ia setanding dengan pusat-pusat persidangan antarabangsa yang lain seperti di London, Tokyo dan Paris, dan pernah menjadi tuan rumah persidangan pertubuhan negara-negara Islam serta pernah menampilkan banyak tetamu istimewa seperti Bill Gates. Waduh. Menurut cerita daripada penduduk setempat, kawasan PICC dahulunya adalah kawasan perkuburan orang asli, namun telah perkuburan. dipindahkan ke tempat yang lain.
Terdapat beberapa Digusur, kisah ya? seram yang pernah berlaku di PICC ini dan antaranya diceritakan oleh channel Faizul Zahrin Zakaria yang pernah bekerja di situ selama 2 tahun. Dan Widih. peristiwa seramnya ini berlaku pada sekitar tahun 2004. Antara pengalaman seram Faizul berlaku selepas sebulan sahaja bekerja di situ, di mana Faizul ingin ke salah satu tandas di bangunan PICC Wah, ini dan ini dia seram ternampak lah. seperti kelibat seorang perempuan Astaga. sedang duduk di bawah sinki. Selepas Astaga. melihat kelibat misteri itu, Faizul terus naik semula ke pejabat dan menjalankan kerjanya seperti biasa. Kemudian Faizul terdengar bunyi jeritan daripada cleaner wanita yang berada di seram tandas lah, itu. merinding Dia aku. juga ternampak kelibat seram tersebut. Seterusnya, Astaga. cleaner itu terus pengsan dan kemudian mengalami gangguan histeria. Akak-akak cleaner ni, beberapa orang datang dekat situ dan bila diorang ni sampai, ianya berjangkit. Yang ini histeria menjerit-jerit, yang lain ni tengah tengok, tiba-tiba seorang jatuh, kemudian histeria. Kemudian seorang lagi jatuh, kemudian histeria. So pada hari tersebut ada dekat 5 orang yang histeria, terdiri daripada akak-akak cleaner ni. Rentetan daripada peristiwa tersebut Jadi orang satu histeria, terus datang lagi orang histeria lagi gitu ya guys ya. Tapi memang guys, di tempat-tempat kayak convention center kayak gitu, tempat-tempat yang jarang kan malam-malam kan jarang orang di sana kan, paling apalah 1-2 orang aja yang nunggu gitu kan. Mana besar lagi bangunannya, banyak memang setan-setan kayak gitu ya guys. Apalagi itu bekas kuburan katanya ya. Tapi semua isi-isi kuburan kan sudah dipindahkan semua guys. Harusnya sih aman ya. Tapi ya namanya juga setan ya di mana-mana. barulah diketahui sebelum ini banyak berlaku histeria di kalangan cleaner yang berada di PICC dan Cleanernya kemudian pihak gitu pengurusan mengambil inisiatif memperdengarkan ayat-ayat ruqyah setiap hari di speaker radio PICC. Bukan itu sahaja, Faizul juga pernah lalui peristiwa seram di parkir B1. Ketika itu, Faizul dalam perjalanan keluar dari PICC untuk balik ketika hampir waktu maghrib. Dan dia terlihat masih seorang maghrib? pak guard yang kelihatan resah di dalam bilik pengawal. Lalu ditegur bahawa dia mengatakan terdengar suara kanak-kanak berkejaran di kawasan tersebut. Astaga, merinding aku guys. Dia kata, kau lalu tadi kat luar, kau ada nampak tak budak-budak berkejaran? Jadi sewaktu aku sedang cuba nak menyedapkan hati abang Gad ni waktu dia memandang keluar tu, dia kata, ya Allah bro, dia duduk depan tingkap ni, Widih. Jadi aku pun bila aku palingkan muka, memang betul ada 3 orang budak. Tapi rupa dia ni bukan macam rupa budak-budak macam anak-anak yang kita tengok anak-anak manusia ni, bukan. Tuyul kepala tu. dia besar tau. Wah, Dan dia orang duduk dekat cermin ni tadi. Aish. Dia duduk macam ni. Astaga, seram betul. Selepas Faizul dan Pak Gad melihat makhluk itu, kemudian mereka terus berlari ke kenderaannya dan keluar dari basement tersebut. Betul, gila. Itulah antara kisah seram di PICC. Selain itu, terdapat banyak lagi gangguan yang berlaku oleh Faizul seperti kerusi ditolak dan ditarik dengan sendirinya sewaktu melakukan kerja, kelibat wanita di parking basement dan wanita memegang tangan seorang budak di Eish. plenary hall PICC. Seram Ingin betul. tahu lebih lanjut kisah seram PICC, boleh ke channelnya dengan tekan link di bawah. Gila. Seram betul itu PICC. Nombor 4, Terowong Terawang Presin 11. Presin. Di mana ini? Putrajaya juga, Presin 11. Terdapat Terowongan. terowong yang menghubungkan Jalan Presin 11 ke Wah, Jalan yang Presin seram 9 di Putrajaya. Dan menurut penduduk di kawasan ini, banyak gangguan yang berlaku pada lewat malam seperti gangguan hantu berambut Hai. panjang dan berpakaian putih yang dikenali sebagai Lang Sue. Oh, Terdapat YouTuber RSTV Channel pernah mengulas tentang kisah seram yang sering berlaku di terowong ini. Antaranya, mereka yang melalui terowong ini sekitar Tapi nggak 12 hingga panjang. 1 pagi pernah ternampak makhluk seperti manusia Hai. tanpa wajah duduk di perhentian bas berhampiran. ya ngapain juga ya jalan kaki di bawah terowong itu. Naik kereta aja, naik mobil aja seram di bawah terowong itu, apalagi jalan kaki di bawah terowong itu ya. Pastilah seram, nggak ada orang gitu kan. Wih, serem banget itu terowongannya.
Padahal pendek ya terowongannya, nggak terlalu panjang. Di sini di presin 11 Putrajaya terdapat sebuah stesen bas ataupun bus stop di sini pernah berlakunya kejadian yang sangat misteri. Beberapa penduduk di presin 11 pernah ternampak makhluk duduk di sini. Apabila ia memalingkan wajahnya, dia hanya nampak sekujur tubuh tanpa wajah. Widih. Selain Seram. itu, admin juga telah menemu ramah salah seorang penduduk di presin 11 iaitu Cik Mansi. Cik di mana Mansi. Dia pernah menjadi mangsa beberapa gangguan. Tu enggak manusia terlalu panjang ketua sebenarnya. Ini pada tahun 2018. Okey, pada suatu ketika dulu saya pergi kerja di JPM, Oke. tapi tak ingatlah berapa bulan hari apa. Saya bangun pagi pergi kerja pukul 5.30 biasa kebiasaan lah. Masih Untuk subuh. pergi bekerja di JPM sana. Saya melalui terowong presin 11. Saya nampak atas pokok boga yang besar tu, pokok boga yang tengah tepi jalan yang macam pokok pinang yang tinggi tu. Ada bentuk kun. Bentuk kun yang macam tepi jalan tu, tapi warna putih, besar macam tinggi lah macam orang. Jadi saya ingatkan awan putih. Jadi saya pergi teruskanlah kerja. Terus melalui terowong presin 11 tu, teruslah sampai tempat kerja. Jadi beberapa hari lepas tu saya melalui situ juga. Saya melalui situ juga. Melepasi terowong tu, saya rasa kepala saya disimbah air. Hah? Disimbah air. Saya pun heran apa benda yang menyimbah air ni. Ya, orang tak ada, apa tak ada. Ya. Lepas tu saya rasa panas saja. Dia nasib baik pakai topi geledah, jadi baju kena lah sikit baju. Jadi lepas tu baru saya teringat mungkin saya dikencing oleh Pontianak. Dikencing Pontianak. Ada Pontianak lah, saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Rupanya ramai. Tak, dikencingin Pontianak guys ya. Baru tahu aku, baru ada kasusnya. Baru sekali ini aku dengar kasusnya dikencingin Pontianak. Gila. Memang dah tahu kawasan tu memang ada Pontianak. Di office pernah saya cerita dengan kawan. Barulah kawan cerita kawasan tu memang banyak berlaku kejadian-kejadian yang aneh lah. Itu saja kisah yang diceritakan Dikencingin oleh Pontianak Cik Mansi. Kawasan Putrajaya yang sangat sunyi pada waktu malam menjadikan kawasan terowong ini sangat tapi mistik. memang dan seram perlu terowongan. berhati-hati sekiranya melalui terowong ini pada lewat Rumah malam. siapa ya? Itu guys, sampingnya tuh ada rumah. Rumah siapa itu? Rumah apa hotel? Nombor 3. Bangunan Kerajaan Putrajaya. Seram juga nih bangun kerajaan. Terdapat kisah yang diceritakan melalui blog Shidafzan bahawa terdapat banyak kisah-kisah rakan sekerjanya yang pernah diganggu di bangunan kerajaan di Putrajaya. Kisah ini seram yang pertama berlaku pada salah Kerajaan. seorang pegawai penting di MOF. Ketika itu, dia dan tim perlu bekerja lebih masa disebabkan sibuk mengurus pemberian BRIM. Dia baru sahaja membeli set MACD dan membawanya ke ofis sekitar 1.30 pagi. Dan gila. seperti kebiasaannya, dia sering ke tingkat Malam 7 banget kerana ni. itu merupakan ofis dia bekerja. Namun ketika itu, Gila dia ya, jam 1 malam masih ada yang kerja ya di sana. Gila, lemburnya sampai jam 1 malam, setengah 2 malam. Buset, di dalam office gitu ya. Pastilah ada sesuatu itu. Dia terlupa bahawa rakannya yang lain berada di tingkat 2. Maka dia pun berseorangan tiba di tingkat 7 dan ingin mengambil kopi 3-in-1 kegemarannya. Kawasan sekitar amatlah gelap dan setelah selesai mengambil kopi dan dalam perjalanan ke lift, tiba-tiba terdapat bunyi yang sangat kuat seperti hentakan fail dan apabila dipandang, beberapa set alat tulis dan set komputer seperti keyboard telah jatuh berselerak seperti ada orang yang menolak. Kemudian dia terus bergegas ke lift dan menuju ke rakan lain di tingkat 2.
Keesokannya, dia datang pada awal pagi dan melihat memang betul kawasan semalam sangatlah berselerak. Kemudian pegawai maintenance melihat semula rakaman CCTV. Tetapi mereka tidak nampak apa-apa dan Astaga. kelibat dia semalam masuk untuk mengambil kopi juga tiada. Enggak Selain ada. itu, terdapat cerita bahawa Dia ada enggak sebuah ketangkap bangunan di Putrajaya CCTV. berlaku kejadian. Seorang perempuan mati di dalam lift. Punca Astagfirullahalazim. kematian adalah akibat terjatuh di langgar motor. Namun Mati dia dalam mungkin lift. beranggapan bahawa kemalangan itu tidak serius dan teruskan kehidupan seperti biasa. Malangnya, dia telah mati di dalam lift mungkin disebabkan kecederaan atau pendarahan di dalam kepala. Cerita Astagfirullah. berkenaan wanita ini sangatlah terkenal di ofis. Seram betul. Ramai rakan-rakan kerja bersembang mengenai wanita itu dan bergelak ketawa. Kemudian, pada hari yang sama, pekerja ini menerima panggilan telefon ofis. Dan alangkah terkejutnya dia bahawa terdapat suara seram tergetah-getah bercakap Jangan ketahukan aku. Oi, dalam nada yang sangat marah. Astaga, Kemudian serem. dia meletakkan telefon itu. astaga. Sedang sembang-sembang gitu ya. Pasal cewek itu Nombor ditelepon. Ini serem betul. Tasik Presin 18. Tasik Presin. Wih, ini Tasik. Kalau Tasik memang serem guys. Pasti banyak jin, pasti banyak setan. Terdapat kisah daripada Luqman Hakim yang diceritakan melalui blog Jom Kita Lari tentang gangguan yang dialaminya ketika berjoging bersama rakannya di tepi Tasik Presin 18 pada malam Jumaat 9 Oh, di situ September ya? 2021. Pada ketika Presin itu 18. musim PKP dan mereka memilih laluan joging yang sunyi bagi mengelak polis peronda. Tepat jam 8 malam, Luqman meletakkan kereta di kawasan stesen minyak berhampiran dan pergi ke tandas. Okey. Selepas keluar dari tandas stesen minyak tersebut, dia terdengar bunyi seperti notifikasi apps Duolingo sebanyak 5 hingga 6 kali. Oke, gitu ya notifikasi Duolingo. Dia mengenal pasti bunyi ini kerana rakannya memang kerap menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Jerman. Oh. Apabila rakannya baru sahaja keluar dari tandas, Luqman pun bertanya. Main Duolingo ke tadi? Kawannya pun menjawab. Mana ada, bateri pun dah habis. Nah. Hantu main Duolingo. Ketika itu, Luqman timbul rasa pelik. Luqman tidak memikirkan apa-apa dan memulakan jogging pada pukul 8.15 malam dari Shell ke arah jambatan dan melalui pusat futsal. Kawasan jauh tersebut juga. amatlah sunyi dan ditambah lagi beberapa kawasan yang tidak berlampu. Ketika mereka melalui laluan sunyi bersebelahan tasik dengan pokok-pokok besar dan daun-daun yang berjurai sampai ke tanah, Luqman mulai rasa meremang dan keadaan sekitar Meremanglah bertukar pasti. menjadi seram sejuk. Tiba-tiba sekali lagi Luqman terdengar bunyi apps Duolingo yang datang betul-betul dari arah hutan. Dia menoleh pada rakannya namun tidak menunjukkan apa-apa reaksi. Ini bermakna hanya Luqman sahaja yang mendengar bunyi tersebut. Degupan jantungnya semakin laju sambil mulutnya membaca ayat kursi. Dalam perjalanan balik, mereka melalui kawasan perumahan. Di situ terdapat sebuah rumah besar yang gelap dan tidak berpenghuni. Hanya tergantung banner pengiklanan berwarna kuning untuk disewa. Kawan Luqman yang berjoging di hadapannya tiba-tiba berhenti di rumah tersebut sambil merenung lama. Bila Luqman sampai di sebelahnya dan bertanya, "Kenapa?" Nampak tak? Wajahnya bertukar pucat lalu dia berkata, Jom cepat balik. Astaga, seram setibanya betul. di kereta, barulah kawannya bercerita. Dia nampak ada nenek tua bongkok berdiri di tepi balkoni dan memandang tepat ke arahnya. Hai. Seram kali. Itulah secara terus? ringkas kisah seram yang berlaku di sekitar laluan joging Presin 18. Terus yang suara Duolingo tadi nggak ada kejelasannya ya, kelanjutannya. Suara aja itu berarti. Hantunya main apps Duolingo berarti guys. Di Putrajaya. Nomor satu guys. Misteri anak bukit di Presin 5. Waduh, anak bukit lagi. Tadi Tasik, sekarang bukit. Terdapat kisah yang disampaikan oleh seorang YouTuber dan blogger iaitu Pahlawan Basikal bahawa ada daripada penduduk sekitar Putrajaya yang mengatakan beberapa bukit di Presin 4 dan Presin 5 mempunyai banyak kisah seram.
Menurutnya, bukit-bukit Itu bukitnya tidak tuh dapat buatan ya, dipecahkan guys, ya? bagi tujuan pembinaan bangunan. Oh, bukan ya, itu memang asli ya. Aku kira tadi buatan bukitnya, memang asli ya. Menurut cerita, bukit di Presin 5 itu terdapat harimau jadian. Wih. Di sekeliling bukit tersebut terdapat kesan peninggalan kerja-kerja pemecahan bukit. Ia seperti hasil kerja separuh jalan dan ditinggalkan serta-merta. Terdapat juga artikel daripada Mawar Biru Blogspot mengatakan pernah terlihat ular besar melilit di puncak bukit itu. Dan terdapat juga cerita bahawa sepatutnya 4 bangunan di sebelah Jabatan Peguam Negara dibina di sini. Dikatakan bukit ini Ini juga ya, bukit. cuba diletupkan tetapi tidak berjaya. Seterusnya, terdapat kisah yang diceritakan pada tahun 2012 di Facebook Tak bisa page diletupkan. Alam Misteri bahawa seorang pengawal keselamatan dikenali sebagai Bob yang bekerja di salah sebuah bangunan kerajaan di Putrajaya. Bob bekerja shift malam dan ketika dia menunggang motosikal untuk ke tempat kerja pada pukul 7 malam dan melalui satu kawasan digelar seram banget Bukit ya. Tahan atau Bukit Presin 5 yang Gelap. diceritakan tadi, sepi dia gitu. ternampak 3 orang gadis sedang bermain di kaki bukit. Astaga. Bob dalam keadaan berasa seram sejuk. Tiba-tiba, penyelia di tempat kerjanya datang menaiki kereta dan memberitahu kepadanya itu adalah bunian yang tinggal di situ. Oh, seram Dan betul. pernah ditemui seorang wanita mati digilis lori tanah di Astaga. kawasan bukit tersebut. Digilis Mayatnya lori. terbiar hampir 12 jam kerana pihak Astagfirullah. polis tidak berjaya mengangkat mangsa kerana terlalu berat. Akhirnya, pihak polis memanggil seorang ustaz yang memberitahu Terlalu berat. bahawa ada sesuatu yang tidak mengizinkan kita mengangkat mangsa. Lantas, ustaz tersebut terus membacakan ayat Al-Quran. Selepas sahaja upacara itu, mayat terus menjadi ringan dan diuruskan hingga selesai. Gila. 12 jam ya terbiar mayat itu tadi guys, karena berat guys. Ada yang sesuatu menahannya. Oh, gila. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai kisah seram sendiri di Putrajaya atau di mana-mana negeri yang lain, boleh ceritakan kisah tersebut di ruangan Okey. komen. Kisah seram yang menarik akan admin Oh, dapat pilih giveaway, sebagai guys. pemenang giveaway RM50. RM50 guys. Kalau ada cerita seram ya. Mantap, top 5 Malaysia. Oke, habis ya. Oke, habis guys. Top 5 Malaysia. Indo React. Sudah lama gak lihat top 5 Malaysia. Sekalinya keluar ceritanya seram. Putrajaya ya guys ya. Tapi Putrajaya bagus ya guys ya. Cuma ternyata tempat-tempat bagus juga banyak menyimpan misteri gitu ya. Penasaran juga aku pengen lihat ya. Tapi siang-siang aja lah guys ya. Kalau malam nggak berani juga aku kesana malam-malam ya. Siang-siang aja nanti aku lewat-lewat gitu guys ya. So, jangan lupa sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe Indo React Vlog. Nah, subscribe dulu guys ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya juga untuk Indo React Vlog. Karena di sana nanti akan aku upload video-video travel vlog aku ya selama di Malaysia nanti ya. So, nanti kita lihat video-video yang bagus lagi. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.